Bila Ustaz Salman sebut tadi berada dalam sistem khurafah, berada dalam sistem khurafat, saya teringat satu cerita yang disebarkan di media sosial. Saya rasa tuan-tuan pun pernah tengok satu video satu orang hamba Allah yang dirasuk oleh syaitan, dirasuk oleh jin lah, konon syaitan lah. Jadi bila dirasuk oleh syaitan tu, saya tak tahu, saya tak kenal perawat tu, tapi perawat tu tanya, tiba-tiba yang kena rasuk ni, yang bercakap dengan suara yang garau, dia kata Wahabi tu kafir. Saya bukan nak cerita sangat pasal Wahabi tu sebab admin page FB Negeri Sembilan pun dia kata Wahabi tak ada kat Malaysia kan. Saya ingat Ustaz Angku pun cakap benda yang sama. Dia kata tak ada Wahabi kat Malaysia. Kat Perlis tak ada. Kat Perlis dalam dewan tu lah. Dalam dewan tu dia sebut tak ada Wahabi kat, dalam dewan tu. Okey, tak apalah, bukan nak cerita sangat pasal Wahabi tu. Cuma bila video tu keluar, ramai orang share. Pengikut-pengikut yang benci Wahabi ni share. Jadi saya pun share lah juga. Saya tak share video lah, saya share print screen je. Saya rasa share video, tak ingat lama dah. Tapi saya buat satu persoalan yang suruh orang yang share video tu dengan gembiranya untuk berfikir balik. Saya kata, dalam post saya tu, saya kata saya diberikan dengan video ni, ramai sebab ramai bagi video tu kan untuk kita komen. Tapi saya nak komen ilmiah sangat pun, yelah benda tak ilmiah sangat kan. Kita pun tak tahu betul ke tidak, mungkin berlakon, mungkin apa. Tapi orang percaya, dirasuk oleh syaitan, kemudian kata syaitan, Wahabi tu kafir. Jadi ramai orang macam bersorak gembira, yang anti pada Wahabi ni bersorak gembira lah. Jadi saya kata hebat juga Wahabi ni, sampai syaitan pun kafirkan dia. Anda percaya iblis? Jadi kadang-kadang bila kita duduk dalam satu sistem benci pada Wahabi, sampai iblis, syaitan cakap pun boleh percaya. Itu bahayanya berada dalam sistem sampai tak boleh nak fikir dah kan. Tak apalah cerita Wahabi tu kita tinggalkan, tapi berada dalam sistem itu sampai tak keluar-keluar, tak dengar orang lain bercakap, bahaya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang suka mendengar kata-kata fayattabi'una ahsana, alladzina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana. So ini benda yang boleh menyebabkan kita lari ataupun terhindar jauh daripada keburukan, iaitu kita dengar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dengar cerita-cerita yang pelik ni, kita kena tahu ada dalam dunia ni bab yang dipanggil sebagai bab agama, ada benda yang dipanggil bab keduniaan. Jadi bila kita dengar satu cerita-cerita yang pelik, kita kena segmentkan dulu, ni bab agama ke ni bab, memang kita dah tahu dah science fiction. Kita tengok filem pun kita tahu benda tu science fiction yang tidak ada di alam nyata. Tengok cerita Robocop. Tuan tengok Robocop? Tengok kan? Masa tu percaya tak benda tu khurafat? Benda ni memang science fiction pun, jadi kita tak percaya pun. Jadi kita kena segmentkan dulu. Kalau benda tu ada kaitan dengan kepercayaan agama, boleh membawa kepada kepercayaan ataupun memberi kesan kepada suluk, memberi kesan kepada tindakan kita dari sudut pegangan kita beragama, dan kita kena hati-hati. Kalau benda tu daripada awal memang kita tahu benda ni bohong. Tengok cerita Superman, tengok cerita Spiderman, yang ni anak-anak kita pun dok tengok, dia pun tahu benda ni tak real. Yang tu bagi saya science fiction, kita boleh raikan lah. Tapi kalau benda tu ada kaitan dengan kepercayaan akidah kita ataupun suluk kuna fid din, maksudnya keadaan kita beragama, dan kita kena guna step by step lah. First, kita kena tanya bukti dulu. Betul ke benda ni berlaku? Mana asal cerita ni? Kalau benda tu datang sebelum kita, dan kita kena minta dalil yang sahih. Sebab itu dalam bab Israiliyat, Nabi SAW tak bagi kita percaya, dan tak suruh kita untuk tolak dengar je lah. Sebab dia tak memberi kesan kepada agama kita, tak memberi kesan kepada pegangan kita. Just dengar. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan percaya, jangan kata tak percaya. Boleh jadi, just abaikan begitu aja. Tapi kalau sampai bawa kepada kepercayaan, dan benda tu bahaya. Jadi sebab itu kita disuruh untuk minta, untuk tanya dalil, untuk tanya bukti. Tapi ada orang tak selesa bila kita tanya dalil, tanya bukti.
Dia kata kalau tanya dalil, tanya bukti, lempangkan saja. Saya pun heran. Kan, apa yang marah sangat orang awam tanya dalil ni? Dia kata orang awam tak payah tahu dalil. Tapi masa dia minta derma, boleh pula dia baca dalil. Masa dia minta derma untuk mahat tahfiz dia, panjang dalil dia baca. Sebab yang nak derma tu pula, kalau pas sepatutnya yang derma tu orang awam juga, tak payah baca dalil lah. Marilah derma pada mahat tahfiz saya, tak payah baca dalil. Sebab orang awam nak derma. Dia bukan minta derma daripada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak pun tak ada lah zaman ni. Nampak tak konsisten? Kita suruh minta bukti, minta dalil. Dalil ni maksudnya kalau berkaitan dengan bab-bab gaib dan sebagainya. Bukti ni kalau benda tu betul berlaku, kena minta bukti lah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam bab Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan biasa dengar cerita Isra' dan Mi'raj. Ada Isra', kemudian ada Mi'raj. Isra', Nabi SAW diperjalankan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Kalau orang tanya kita, kenapa Nabi SAW tak Mi'raj terus? Kenapa kena pergi Isra' dulu? Ada orang kata sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kepentingan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni penting. Ya, betul. Tapi kalau setakat itu, boleh aja Nabi SAW jadikan sebagai kiblat pertama tu dah tunjuk penting dah. Kiblat pertama kita kan Baitul Maqdis. Itu penting dah. Tapi kenapa kena pergi? Apa perlunya pergi? Nabi SAW solat kat sana kan? Dalam riwayat menyebutkan Nabi mengimamkan Nabi-Nabi yang lain. Untuk apa pergi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu kisah Isra' dan Mi'raj ini akan jadi satu kisah yang besar. Sehingga ada satu riwayat dalam sirah, Abu Jahal tengok Nabi SAW termenung lepas balik daripada Mi'raj. Abu Jahal pun tanya, malaka ya Muhammad? Pasal apa kamu wahai Muhammad? Nabi pun ceritalah, dia kata semalam aku pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ke Sidratul Muntaha, balik sebelum subuh. Abu Jahal kata, kalau aku panggil orang ramai, aku nak cerita tak benda ni? Nabi kata, boleh. Dia pun panggil Arab, panggil. Ni dengar cerita Muhammad nak cerita. Nabi pun cerita. Bila Nabi cerita, dia ketawa dulu. Sebab dia nak prank Nabi lah. Orang-orang Arab yang lain ada yang tepuk kepala. Cerita ni lucu. Ada yang tepuk tangan. Betul punya cerita. Hang punya cerita ni memang sembang. Cari Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Abu Bakar. Sebab ini time untuk troll ni. Bukan senang nak dapat point ni. Kau percaya Abu Bakar? Ni cerita ajaib ni. Kau percaya? Abu Bakar kata, kalau dia cakap macam tu, dia betul lah tu. Kerana aku telah betulkan dia pada perkara yang lebih dahsyat daripada ni. Kana ya'ti bi khabaris sama. Kerana dia telah datang membawa khabar daripada langit. Bukan hanya sekadar pergi Baitul Maqdis. Wahyu dia cerita pada aku sebelum ni, aku percaya. Dalam kalangan orang Arab Quraisy tu ada orang yang pernah sampai ke Baitul Maqdis. Maka mereka cabar Nabi SAW. Mereka kata apa? Muhammad, kalau betul yang kau pergi ke Baitul Maqdis, kau cerita tentang sifat-sifat. Berapa pintu, berapa tiang, tolong cerita. Nabi SAW pun cerita. Ada sifat-sifat yang Nabi tak apa nak perasan. Allah jelmakan kepada Nabi SAW Masjidil Aqsa sehingga Nabi sifatkan dan mereka kata betul. Tuan-tuan cuba bayang kalau tak pergi Isra'. Cuba bayang kalau tak pergi Isra', siapa pernah tengok langit? Macam mana Nabi nak cerita kebenaran itu? Maka sebab itu, ia menambahkan keyakinan orang-orang Islam untuk terus kekal percaya kepada Nabi SAW. Itu tara Nabi tu. Maka Isra' nak buktikan kepada orang yang ragu yang Nabi ni tak sampai ke Baitul Maqdis. Sebab kalau terus ke langit, tak ada siapa yang pernah sampai langit nak verify cerita macam mana. Mana orang pernah tengok langit? Tapi kalau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ada orang pernah tengok. Dan bila Nabi cerita sama, mereka kata ini cerita betul ini. Tapi kita bukan sangsi dengan Nabi, tapi kita boleh ambil pengajaran daripada situ. Orang yang bukan Nabi, kalau cerita satu benda yang pelik, dan tak salah untuk kita verify, tak salah untuk kita tanya, tak salah untuk kita semak, tak salah. Dan tak ada
ham pun kita kata tak ada, orang kata apa, tak bahaya pun kalau kita tak percaya kalau benda tu hanya berkaitan dengan keajaiban yang tidak ada bukti. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, orang Islam disuruh untuk percaya apa saja yang berlaku di atas dunia ni dengan kehendak Allah. Sebab itu waktu awal-awal kejadian manusia, Nabi dah cerita dah 4 benda malaikat disuruh untuk tulis tentang kita kan. Semua benda telah tertulis. Maka kepercayaan duduk atas bantal boleh bisoi punggung, lalu bawah ampaian boleh lupa ayat Quran, ini semua adalah kebodohan yang tidak ada bukti, yang telah menjadikan Melayu menjadi mundur. Jadi macam mana cara untuk kita mantapkan? Sebab itu ada zikir-zikir Nabi SAW yang ajar pada kita untuk kita kemaskan kepahaman kita, kita kemaskan kepercayaan kita. Antaranya apa? Antaranya lepas solat kita disuruh untuk baca satu benda yang selalu kita baca. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa atas setiap sesuatu. Kalau kita faham bacaan ni, lahul mulk, bagi Allah segala segala kekuasaan. Tak ada apa benda yang boleh berkuasa melainkan hanyalah pada Allah. Allah yang menguasai, Allah yang memutuskan. Dan kita akan percaya, kita akan rasa lega. Allah tempat bergantung. Bukan burung, bukan hari, bukan baju, bukan. Semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian disuruh pula kita untuk baca Allahumma la mani'a lima a'tait. Wahai Tuhan, tidak ada penghalang bagi apa yang kau nak bagi. Wala mu'tiya lima mana'at. Tidak ada pemberi kalau kau nak halang. Bila kita baca dan kita fahami, kita tadabbur makna, kita akan jadi seorang hamba Allah yang hanya bergantung harap pada Allah. Kan? Yang hanya bergantung harap pada Allah. Berapa ramai di kalangan manusia, ya, yang kadang-kadang di mulut yang menyebutkan tentang Quran dan Sunnah, tetapi kepercayaan khurafat masih ada. Percaya manusia boleh menentukan baik dan buruk. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang berjawatan agama takut untuk bercakap tentang isu agama yang sensitif. Kerana apa? Satgi nanti jawatan aku terjejas. Tuan-tuan, ini pun khurafat. Dia bergantung dengan makhluk. Kita tak payah cakap benda ni, Syekh, ini masalah. Bukan masalah agama, masalah diri kau, masalah jawatan kau. Kadang-kadang kita pun jadi geram. Jawatan tinggi dah, tunggulah aku dapat jawatan tu dulu. Dapat jawatan tu pun diam juga. Kan masa jadi timbalan, diam. Dah jadi ketua pun diam juga. Lama-lama kita kena jaga masalah engkau lah, engkau nak jaga. Ini khurafat. Kita disuruh untuk bercakap. Bukan susah pun, cakap je lah. Sekali pun jadi, tapi tak pernah bercakap walaupun sekali. Hidup dalam ketakutan, khurafat. Kerana menganggap rezeki datang daripada makhluk, bergantung harap dengan manusia. Saya ini bukanlah berani sangat, tapi kadang-kadang bila kita ramai-ramai itu kita berani lah sikit. Tapi ni 2 orang dia bercakap, 3 orang masuk mufti Perlis seorang kan? Kami 3 orang 4 orang dia bercakap. Jadi kadang-kadang kita penat juga. Kalau ramai-ramai itu sedap lah sikit. Tuan-tuan, kita kena lazimi zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Dan bila kita amal, kita zikir, kita ulang, kita faham, kita tadabbur, akhirnya kepercayaan karut, kebergantungan dengan makhluk, kepercayaan pada sesuatu selain daripada Allah, kita dapat buang, kita dapat bersihkan akidah kita. Maka itulah yang ditunjukkan oleh golongan salafus salih. Mereka pindah ke Madinah dengan pelbagai cabaran. Kepercayaan yang lama dulu mereka terpaksa untuk hadap. Kan orang Madinah zaman dulu dianggap Madinah tu sebagai tempat wabak dan sebagainya. Mereka terpaksa hadap, tapi akhirnya dengan doa, dengan tawakal, dengan kepercayaan, akhirnya Allah Ta'ala bersihkan Madinah itu. Maka ini yang perlu kita lakukan, ini yang perlu kita sematkan dalam diri. Kita kena jadi manusia yang pertama menggunakan akal fikiran yang waras.
Islam tak pernah larang kita guna akal. Cuma Islam larang kita salah guna akal. Salah guna akal tak boleh. Benda-benda gaib jangan fikir dengan akal. Jadi bila datang satu benda yang gaib, kita mau bawa dalil daripada nas. Kalau tak, kita tak boleh nak percaya. Ataupun bukti yang jelas. Kemudian kita kena percaya bahawasanya yang berkuasa itu Allah. Jangan bergantung harap kepada manusia. Jangan sekali percaya benda-benda selain daripada Allah ini memberi kesan kepada masa depan. Sebab macam ada satu hamba Allah, dia pun datang jumpa saya. Dia tanya, sebab keluarga dia ni kononnya ada bela saka. Jadi datang jumpa saya, dia kata keluarga dia ni setiap tahun bila sampai bulan-bulan tertentu akan buat satu upacara, letak daun pisang, buat macam sampan, macam perahu tu, letak macam-macam dalam tu lah, letak pisang lah, letak beretih lah, apalah, hanyutkan kat sungai setiap tahun. Jadi apa pandangan Ustaz? Saya kata tak payah buat, ni semua karut, ini semua khurafat. Dia kata saya nak lawan keluarga ni susah Ustaz, tapi siapa saya cuba. Tahun tu dia berjaya lah dakwah keluarga dia untuk tak buat. Tuan-tuan, bila tak buat tahun tu, tuan-tuan tahu apa jadi? Ayah dia jatuh stroke. Allah uji. Ayah dia jatuh stroke. Jadi bila jatuh stroke, keluarga sebahagiannya menyalahkan dia. Ni kau lah punya pasal. Tuan-tuan, ramai tak orang kena stroke dalam dunia ni? Adakah sebab tak hanyutkan benda tu? Tapi manusia ini ditipu oleh syaitan. Ada je manusia kena sakit, jatuh lumpuh, tak ada pun buat benda-benda yang karut. Sebelum ni waktu dia hanyutkan benda tu pun ada je ahli keluarga dia yang kena sakit, yang demam, yang masuk hospital, masuk ward. Tapi masa tu syaitan tak detikkan jiwa dia untuk terfikir benda-benda yang karut tu. Dia tak kata pula, kalau ini sebab aku hanyutkan ni pun terpaksa kena juga, patut aku tak payah buat benda ni, tak ada manfaat. Masa tu dia tak fikir. Tapi bila dia tak buat, jadi musibah, masa tu syaitan akan halakan dia sebab tak buat lah ni. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita juga, kan? Kita belajar tangkal ni tak boleh. Orang tua-tua bila kita baru dapat anak, dia kata ikatlah tangkal ni, nanti kena apa-apa kat budak ni. Saya kata ni semua tangkal tak boleh. Tiba-tiba anak sulung saya demam je sawan. Ada mulut-mulut yang kata apa? Tu sebab tak ikat tangkal lah tu. Anak nombor 2 saya tak ikat tangkal juga, elok. Masa tu tak ada pula orang tu nak bercakap, kau tak ikat tangkal, elok pula. Masa tu dia tak fikir. Sebab apa? Sebab kita selalu ditipu oleh syaitan. Jadi benda-benda macam ni, tuan-tuan, kita kena kuat. Bila kita tak percaya pada khurafat, kadang-kadang Allah Ta'ala hantar ujian. Sama seperti mana Allah Ta'ala uji orang Islam masa dekat Uhud. Dekat Badar menang kan, dekat Uhud kalah kan. Ma kana Allah liyadharal mu'minin. Allah Ta'ala tak tinggal orang-orang mukmin ni seperti mana yang kamu berada sekarang ini, hatta yamiza al-khabitha minat tayyib, sehingga Allah boleh bezakan yang mana yang buruk daripada mana yang baik. Sebab kadang-kadang kita beriman ni ikut-ikutan, dan Allah Ta'ala hantar ujian nak tengok kamu ni beriman, kamu ni tawakal betul-betul sebab tawakal ke ataupun sebab ikut-ikut aja. Dan pada masa Allah Ta'ala uji kita sebab kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, masa tu baru kita boleh ukur iman kita. Masa tu baru kita boleh ukur. Kadang-kadang goyang juga, ikatlah, mana tahu boleh hilang. Dan pada masa tu kita telah gadaikan prinsip kita. Jadi tu tuan-tuan, kita kena ingatlah benda tu. Saya dah sihati diri saya dan kita semua agar kita sama-sama doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala teguhkan diri kita.